آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang saya kasihi, penceramah jemputan kita sempurna sambutan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekala saya umur pada 40. adinda saya lah, tak boleh panggil kerana dia muda lagi, saya 50-an lah. Adinda saya Ustaz Syamudum, walaupun dia kata bahasa lain, tapi dia satu akidah dengan kita. Allah tak pilih muka parah, Allah tak pilih muka parah, bahasa keturunan. Inna akramakum indallah atqakum. Semuanya Allah kata, Pak, semuanya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa, takut kepadanya. Ayat kuasa masjid, mutakin, Pak Imam, seluruh muslimin yang muslimat yang hadir. Jadi ini kuliah saya tiap-tiap bulan. Jadi saya minta nak jadi moderator pula. Duk cakap, duk mengajar, tahu lah. Malam ni kita jemput Ustaz Cembuka ni, kita jadi moderator. Kita saimah salah sikit, goyak salah sikit. Jadi sebenarnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tafrihus Subyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man azama maulidi kuntu syafi'a lahu yaumal qiyamah. Nabi sebut, man azama, siapa-siapa membesarkan maulidi, maulud aku, kuntu syafi'a lahu yaumal qiyamah, nescaya aku beri syafaat padanya pada hari kiamat. Kalau dia panggil syafaat ni pertolongan. Kita tak cukup modal dekat dengan semayang kita yang selabu tu, puasa kita yang ikut dah, yang tak betul hukum syarat tu, haji kita yang duit tak betul puja tu. Maka kita nak hadap Allah Ta'ala ni tak padan, melainkan mesti ada orang payung. Dekat bahasa ni bagi pekat payung, iaitulah ya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara macam mana antaranya? Nabi kata, siapa yang membesarkan buat majlis sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut lagi dalam hadis, man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa-siapa menafkahkan bawa duit fi maulidi, pada berbuat maulid aku, faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Faka'annama, maka sesungguhnya seolah-olah dia menafkahkan akan gunung emas pada perang sabilillah. Kalau kita nak lawan dengan orang kafir, lawan jihad fisabilillah, kita ambil gunung emas, infak, maka pahala dia besar sungguh. Macam kita menafkahkan RM1 pada perbuat maulid Nabi SAW. Itu contoh, itu mukadimah daripada saya. Kami pakai cakap soal sikit, tak ada moderator tengok, saya jadi moderator boleh, dia jadi moderator boleh. Ustaz Syah tiba lah mana ni apa pun. Kalau dia cakap tamir pun kita dengar. Cakap tamir, saya boleh terjemah, jangan takut. Dia cakap tamir, saya terjemah bahasa Melayu, tengok bunyi pula mana. Saya terjemah bahasa Bali pula, lagi mulai. Jadi Ustaz Syarif, selamat datang Masjid Muttaqin ni. Tempat kita dah mengaji. Anak-anak buah kita beramai sini, waktu tu guru, ustaz-ustaz beramai. Jadi saya sebagai moderator boleh tanya soalan satu lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia meninggalkan kita Quran, hadis, ijma'. Ijma' ni yang ini ahli ulama, tinggalkan Quran, hadis. Jadi apakah jalannya untuk kita supaya umat Islam hari ini kembali mengikut akan jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam-macam cara dah aku buat, mengajar apa cara mengajar, apa lagi yang perang, cara perang, perang bagian perang, nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang cara politik, berbagai cara-cara lah untuk menegak agama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya serahlah kepada Ustaz Syah pula untuk dia kupah isu ini. Jadi kami ni tak ada soalan sedia apa nama.
Kira mami piper tak apa. Surah pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man sarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yamidin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Makasih kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Namri, masya-Allah. Pertama kali kami berganding. Walaupun Pak mengajar banyak tempat sama, tapi ini first time kami bergabung. Masya-Allah. Saya pun sudah jadi macam apa orang kata dah sayang satu macam. Pasal dia ustaz kata dia nak jadi moderator. Ya Allah, sungguh tak adil kan, masya-Allah. Ilmu orang yang ilmu cukup banyak, masya-Allah, yang mengajar kita, yang memimpin kita selama ni, masya-Allah. Jadi kita buat macam sembang-sembang santai yang ada manfaatnya, masya-Allah. Apatah lagi kita, masya-Allah, hari ini berbincang berkenaan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu yang saya raikan Al-Fadhil Ustaz Amri, masya-Allah, dan yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Timbalan Pengurusi, dan yang juga yang saya muliakan lagi, saya sanjungi Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan guru, para asatidzah yang hadir bersama, dan yang dikasihi saf-saf EJK, dan lebih-lebih dikasihi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafaqkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya itu kita berada di dalam satu tempat yang Allah suka dan kasih sangat-sangat, masya-Allah, yang juga dikenali sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan inayah itu dapat kita laksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi, dan diikuti pula di dalam satu majlis yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Apatah lagi hari ini topik perbincangan adalah tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz bagi tahu kepada kita, masya-Allah tabarakallah, tentang kelebihan kita menyambut Maulid, masya-Allah. Nah, sehinggakan kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sambutan Maulid ini bukan sekadar dilakukan oleh makhluk saja, malahan satu alam semesta ini meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, nama dia dikenali sebagai Imam Ad-Daibah, masya-Allah. Antara kitab yang masyhur yang dihasilkan oleh Imam Ad-Daibah adalah kitab Al-Maulid Ad-Daibah, masya-Allah. Maka Imam Ad-Daibah ini dia tulis syair berkenaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita, masya-Allah tabarakallah, tak pernah dengar benda ni. Sebab tu kadang orang dianggap Nabi seorang dan seorang Nabi yang biasa, dan jangan keluarkan Nabi ini daripada tabi. Sebabnya ada puak yang menghalang sambutan Maulid Rasul, masya-Allah. Masalahnya mereka tak cek dengan sesungguhnya. Jadi Imam Daibah, masya-Allah, Imam Daibah dia tulis syair tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, fahtazul arsyu tarba wastibu syara wazdadal kursiyyu haibata wa waqar wamtala'atis samawati anwara wattujatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfar. Maksud dia, fahtazul arsyu tarba wastibu syara, arasy Allah itu bergoncang dengan sekuat-kuatnya, menzahirkan perasaan suka dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibata wa waqar,
Al-kursi Allah Subhanahu wa taala bertambah kemuliaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwara, langit turut bergembira. Langit ini turut bergembira dengan mengeluarkan cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Datuk Nabi nampak, ibu Nabi sendiri pun nampak benda ni, masya-Allah. Watujatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfar. Para malaikat bergemuruh dengan mengadakan tahlil, bertamjid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sempena dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, ulama yang masyhur yang sinonim dengan kita iaitu masya-Allah Syekh Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala pernah sebut dalam kitab dia, yang atas langitnya penduduk langit, yang atas di bumi ini, yang atas daratan, di dalam lautan, di dasar lautan, yang hidup, yang kering, yang mati, yang hijau, yang kuning, segala serangga, segala makhluk, segala binatang, semuanya turut menzahirkan perasaan gembira dan menyambut ketibaan ataupun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang melarang kita, apa yang menghalang kita untuk turut Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Ni hebatnya Nabi Muhammad. Bukan mainan kita duk anggap Nabi itu. Memang Allah lahirkan Nabi sebagai seorang manusia yang memiliki sifat tabi'i. Nabi sangat luar biasa. Luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hari ini tuan-tuan, Allah suruh kita solat, wajibkan kita solat lima waktu sehari semalam. Allah solat dah? Allah solat dah? Allah tak solat. Allah suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, wajib. Allah puasa dah? Allah Subhanahu wa taala suruh kita keluarkan zakat, Allah keluar zakat dah? Allah suruh kita kerjakan haji, masya-Allah, Allah kerjakan haji dah? Tak ada. Tapi satu benda Allah buat. Bukan Allah saja, malahan Allah perintah semua malaikat pun buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan bersalam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan bersalamlah ke atasnya dengan penuh hormatnya. Allah perintahkan kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tengok masya-Allah ada 124,000 utusan Nabi, masya-Allah, itu angka saja. Itu angka, masya-Allah, untuk kita senang ingat. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, antaranya Matla' al-Badrain, semua disebut cara untuk mengira. Dia ajar formula macam mana nak kira. Ada ulama kata 440,000 lebih Nabi yang Allah utuskan ke atas kita, di atas muka bumi ini. Seorang pun Allah tak selawat, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan apa uniknya Nabi Muhammad ini, masya-Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hebatnya, masya-Allah. Nabi saja boleh jawab, dan Nabi jawab melalui satu hadis riwayat Al-Hakim, isnadnya disahihkan oleh Al-Albani, di mana Nabi bersabda, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni indallahi khatimun nabiyyin wa adamu munjadilun fi tinati, atau kama qala. Nabi kata, sesungguhnya aku dijadikan oleh Allah sebagai penutup segala rasul, dan aku telah dijadikan oleh Allah terlebih dahulu. Wa adamu munjadilun fi tinati. Waktu itu Nabi Adam masih dalam keadaan tanah, kata Allah Subhanahu wa taala buat manusia yang pertama, bapa kepada kita, masya-Allah, moyang kita, iaitu Nabi Adam alaihissalam, masya-Allah tabarakallah, baru dah buat saja, mengukir dengan tanahnya itu, masya-Allah tabarakallah. Tapi Nabi Muhammad sudah pun wujud. Ruh Nabi ka, jasad Nabi ka, nur Nabi ka, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang sahihnya, Nabi adalah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Sebab tu dia bukan biasa-biasa macam mana orang kata. Sebab tu sambutan Maulid Rasul ini, masya Allah tabarakallah, adalah satu majlis yang masya Allah yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang betul lah, bukan hari ini mai bulan Rabiul Awal saja kita nak sambut bulan apa sambut nak apa Maulid Nabi ini.
Padahal selalu kena ingat pada Nabi Muhammad. Itu betulnya, Masya Allah. Tapi kita jadikan satu hari yang khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka kata Nabi tak sambutlah, sahabat tak sambut. Siapa kata Nabi tak sambut? Tu yang Nabi kata aku berpuasa pada hari Isnin kerana aku dilahirkan pada hari Isnin. Itu sambutlah tu. Itu sambutanlah tu, Masya Allah, tabarakallah. Kena faham lah. Bukan Nabi namanya hamba tu. Ada kita pergi hamba dekat semua orang. Ni esok hari jadi aku, hampa tolong sambut saya. Kita yang kena buat surprise bagi dia happy, betul tak? Masya Allah. Kita buat surprise kan, macam sehari jadi saya, tiba-tiba saya main masjid, orang main letak kek, terkejut saya, selamat ulang tahun Ustaz, menangis kita, betul tak? Seronok, Masya Allah. Itulah sambutannya. Kena buat surprise kepada Nabi SAW. Kita tak tahu, memang tidak ada rekod yang Nabi sahabat tak pernah buat, tapi mungkin Masya Allah mereka buat yang tidak direkodkan. Wallahualam, kita tak tahu. Masya Allah, kita tak tahu. Masya Allah. Insan yang begitu hebat dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat kepada kita seandainya kita sambut benar. Sebab tu saya tak pedulilah orang nak kata apa pun, Masya Allah, bid'ah ke apa ke, tu depa punya pasal, Masya Allah. Jadi kita yang bermanhajkan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, Masya Allah, kena sambut setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap hari, Masya Allah, tabarakallah. Dia bukan kena tunggu pada bulan Rabiul Awal saja, Masya Allah. Dan andainya Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi, lahirkan Nabi pada kalangan para Arab jahiliyah, macam-macam dia buat. Harun majulun inda al-arab. Tingkatkan jadi Muharram itu bulan yang besar bagi orang Arab. Maka mereka tanya, patut kena lahirkan pada bulan Muharram apa, Masya Allah? Apa jawapannya, tuan-tuan? Itu jawapannya. Punya pasal apa Allah nak lahirkan Nabi pada bulan apa? Tapi kalau kita jawab, dah butuh orang gelak pada kita. Jadi apa jawapannya? Ulama bawa dua perbahasan di situ. Yang pertama, tuan-tuan, biasanya kalau aku, Masya Allah, bagusnya lahir bulan Ramadan, mati esok bulan Ramadan, bagusnya mati pada bulan Ramadan, betul tak? Saya dapat kemuliaan pasal apa? Sebab bulan itu mulia. Tapi Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, bulan itu yang mendapat kemuliaan kerana Nabi dilahirkan pada bulan itu. Ini kata ulama. Yang keduanya, Rabiul Awal ini, Masya Allah, tabarakallah, dikenali sebagai Rabi'. Orang Arab, dia memang penetapan 12 bulan ini, penetapan 12 bulan ini dilakukan oleh Allah dalam surah apa dia ni, saya pun lupa. Surah Anbiya ayat, surah Taubah ke surah Anbiya tak tahu. Ayat 36. Allah yang menetapkan 12 bulan ini. Bukan orang putih, bukan Jepun. Masya Allah. Bukan orang putih, bukan orang Jepun. Masya Allah. Saya cek tengok ayat itu. Mungkin ada. Masya Allah. Sana. Surah At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Allah menetapkan 12 bulan ini. Tetapi bagi orang Arab ini, Masya Allah, tabarakallah, bagi orang Arab ini, Arab dulu ni, Arab jahiliah, mereka ambil 12 bulan itu, mereka buat 6 peringkat. Maknanya 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. 2 bulan yang pertama dikenali sebagai Rabi'ul Awal. Itu 2 bulan yang pertama. 2 bulan yang kemudiannya dikenali sebagai Saif. Apa dia? Bulan sederhana panas. 2 bulan selepas pada itu dikenali sebagai Khoiz. Khoiz ini bulan yang panas, teramat panas. Kemudiannya 2 bulan selepas pada itu dikenali sebagai Rabi al-Thani, Rabi yang kedua. Bulan lagi 2 bulan selepas pada itu dikenali sebagai Qarif. Qarif ini musim luruh. Dan 2 bulan selepas pada itu yang hujungnya itu dikenali sebagai Syi'ta.
iaitu bulan sejuk. Sebab tu bulan 12 pergi buat umrah, Masya Allah, sejuk. Itu bagian macam ni lah orang Arab dia letak, Masya Allah, kenali bulan ni. So bagi mereka Rabiul Awal ini, Masya Allah tabarakallah, dikenali sebagai musim bunga. Rabiul Awal ini dikenali sebagai musim bunga. Apa kena-mena bunga dengan Nabi SAW? Tuan-tuan, bunga ni sifat dia apa dia? Cantik, menawan. Tengok depan ni pun ada bunga. Nak bagi seri majlis ini, nak bagi nampak cantik, kita letak apa? Bunga. Hatta bunga tai ayam pun cantik tu. Betul tak? Hari inilah anak lagi haji pun dapat bunga. Hari jadi pun bagi bunga. Hari kekasih pun bagi bunga. Tidak, kahwin pun bagi bunga, konwo pun bagi bunga, esok mati pun tak berbunga juga. Tidak, semuanya bunga, bunga, bunga. Pasal apa? Bunga sifat dia menawan, cantik, menarik dan menenangkan hati. Maka kata ulama, Allah bagi simbolik cantiknya akhlak Nabi SAW yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, kerana macam ni punya cantik. Lebih cantik daripada bunga. Bukan sekadar akhlak Nabi saja, malahan Nabi SAW sendiri, penampilan Nabi sendiri pun begitu segar. Waktu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kita dah mengajikan bab pertama apa dia? Ma ja'a fi khalqi Rasulullah SAW, ciri-ciri fizikal Nabi. Hadis yang ketiga daripada sahabat Nabi Sayyidina Bara bin Azib, masya-Allah. Sayyidina Bara bin Azib, aku tengok pada rumahnya dengan rambut jumahnya. Jumah ni dia belah tengah, ujungnya sampai ke bahu, tak melebihi bahu, itu jumah. Dengan Nabi memakai hula warna merah. Aku tengok Nabi, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan, Masya Allah, dia berkata separuh daripada kecantikan dunia ni, separuh di dunia ni, keseluruhan dunia, separuh kecantikan Allah kepada kita, kongsi sikit-sikit, kita pun nampak segar, Masya Allah. Kan, saya pun ada orang panggil ada mirip Syarukan, wallah a'lam ta'ala, Masya Allah. Pun mata dia rosak ke apa, wallah a'lam ta'ala, Masya Allah. Betul lah, apalah orang tangkat kita angkat Ustaz. Masya Allah. Nah, saya pun ada orang kata segar pun. Tetapi keseluruhan kecantikan dunia ini, kata ulama, Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu akhlak, cantik akhlaknya, cantik jasadnya, cantik segala-galanya. Macam bunga tu Allah pilih bulan Rabiul Awal, masya-Allah tabarakallah, untuk lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Nah, tuan-tuan. Jadi masya-Allah, hari ini tadi Ustaz tanya, masya-Allah, apa yang kita boleh buat untuk kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan ini bukan sekadar ustaz saja tanya. Soalan ini, masya-Allah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala sendiri tanya pada kita. Betul tak kita kasih pada Nabi? Betul tak kita kasih pada Nabi? Masya-Allah. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak bahas satu benda. Baik. Allah bagi kita mu'ayah. Kenapa kita perlu ikut Nabi? Saya bahas. Allah bagi kita mu'ayah. Allah suruh tiga benda saya lihat. Ini saya lihat bukan saya lihat daripada mana-mana, tapi saya lihat dalam Quran tiga perkara ni Allah pesan pada kita tentang ibu ayah kita. Buka Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana, surah Al-Isra ayat 24 kalau tak silap saya. Dan Tuhan memerintahkan kamu untuk menyembah Dia semata-mata dan bukan lain selain daripada Dia. Allah bagi warning, sembah Dia saja. Kemudian Allah kata apa? Wa biwalidaini ihsana, dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu dan ayah kamu. Ini Allah suruh, ini Allah pesan. Tanggungjawab kita dengan mak ayah kita apa dia? Buat baik kepada mereka. Ihsan. Ihsan ni apa dia? Ulama, masya-Allah, ulama dia bertafsir. Ihsan tu apa maksud dia? Kalau saya nak tafsir memang payahlah, masya-Allah. Saya bagi contoh ihsan tu apa dia? Mak ayah kita duduk, kita lalu tepi dia. Yang depan dia kan, mak ayah, saya minta lalu Ustaz, itu ihsan. Mak duduk belakang, kita duduk belakang, mak kita duduk, mak duduk macam ni. Mak kita lalu belakang mak, saya nak minta lalu belakang Ustaz, mak, itu ihsan. Kita tutup pintu, bunyi pintu jangan bagi mak ayah kita dengar. Itu ihsan, kata ulama, masya-Allah.
Ni kadang-kadang mak duduk langkah lagu tu je. Loh, mak kau tak nampak? Wish. Jenis macam tu ada. Masya Allah. Kita ni sampai ulama kata kita sidai kain, kita jemuk kain kan. Sebelum kita jemuk tu kita buat apa? Kita libas kain tu. Tidak. Kita libas kan. Bunyi tu jangan bagi mak ayah kita dengar. Tu ihsan kata ulama. Tu dia. Ini Allah pesan. Yang kedua Allah pesan apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Dan bergaul baik dengan ibu dan ayah kamu. Bergaul baik ni apa dia? Nada suara kena jaga. Nah, sopan santun, ini kena jaga. Yang ketiga Allah pesan apa? Fala takul umma ufin. Jangan kamu sebut ufin kepada ibu dan ayah kamu. Apa maksud ufin? Jangan kata adik-beradik upin-ipin, sudahlah. Apa maksud ufin? Kata ulama tafsir, maksud ufin segala perkataan, segala huruf, segala bunyi, segala bahasa isyarat yang menunjukkan kita benci pada seseorang. Itu ufin. Kita panggil mak kita, orang tua ni lah, tu ufin. Kadang kita keluar bunyi ish, mak ni lah ish, itu ufin. Kadang kita tak cakap, kita tunjuk bahasa isyarat. Kita ada layan TV, tengok drama lelaki kiriman Tuhan. Masya Allah. Mak kita ada bawah ni, ada sembang popek, Masya Allah. Popek yang kita panggil. Masya Allah. Saya duduk senyata ni. Dulu saya mengajar sini Ustaz. Saya mengajar sini dulu. Saya duduk suku. Pindah pergi senyata ni, saya tak boleh nak main kuliah subuh. Saya berhenti berikat. Ustaz yang lain, yang lebih layak, Masya Allah, kita bagi. Di senyata ni ada satu nasi lemak. Kedai nasi lemak. Nasi lemak popek. Sungguh malung tu cakap tak nak berhenti. Tak nak berhenti. Satu hari saya habis kuliah subuh. Saya habis kuliah subuh di Pambak lah. Ustaz, sebelah taman Ustaz saja lah ada nasi lemak popeng sedap kata. Tapi kadang saya kena tahan telinga lah. Wah, malung tu sembang tak berhenti dia tahu. Oh ya kan, patutlah popeng. Saya pun pergi. Tengok orang umum. Woi, yang betul ramainya. Memang sedap. Ya turun-turun kereta, saya pergi depan, saya belum order lagi, saya duduk lagu tu je. Saya kali belakang pun ada orang lain kan. Wah, hantar sudah saya kan. Saya nak jawab apa mana. Saya tanya mak saya malu. Kenapa lahirkan saya hitam mak? Mak saya jawab. Dia kata dia risau. Takut kalau lahirkan saya ni putih, takut saya cepat kotor. Tu saya abang dia. Sebab kereta kalau hitam dengan putih, yang mana cepat kotor? Putih. Itu saya kata, mak saya kata lagu tu lah. Dia takut kalau saya dilahirkan putih, nanti saya cepat kotor. Sebab tu dia lahirkan saya hitam. Sengak terus malu tu. Tu mak kita dia popek. Kita ada layan TV, kita kata apa? Mak, buat tak macam ni? Tu ufin. Allah sebut ufin, Masya Allah. Tapi ada Allah suruh kita ikut mak ayah kita? No, tak ada. Allah bagi kita suami. Ada Allah suruh kita ikut suami kita? Tak ada. Jumhur ulama fiqh kata dua tanggungjawab wajib seorang isteri apa dia? Taat pada suami, hormat pada suami. Dua benda ni. Masya Allah. Yang Allah suruh kita ikut ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, Muhammad, betul tak depa cinta pada Allah? Kalau cinta betul itu, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak rasa, nak zahirkan perasaan cinta kita ni? Macam mana kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata ada dua perkara. Ada dua perkara. Boleh lagi ke apa Ustaz? Sambung saya sambung. Okey. Lepas ni saya sambung, masya-Allah. Dah, wallahu a'lam. Jadi ceramah dah lah. Sebab tu saya kena ada sini tengok payah. Ustaz ni pun derah kat dia. Dia sebab tu kalau kereta metalik dia kemas. Dia metalik dia laju. Terima kasih kepada Ustaz Syah. Jadi saya nak sambung sikit lah. Nabi ma khalaqallah nuri. Awal perkara yang dijadi Allah nur aku. Jangan tanyalah kaki apa putih mata apa putih.
Nur Muhammad ni tetap lama. Sebab hukum dia bagi dua. Satu dia panggil hukum ta'ambudi, satu hukum ta'angkuli. Ada hukum yang dapat hikmah, kita dapat jawapan Allah beri. Ada perkara yang Allah beri, dia suruh kita ta'ambud, mengabdi diri. Macam Allah ayat lepas pada langit bumi ada natap lama. Ada kursi usama wal ard. Lepas kursi ada aras. Lepas aras ada ni semua makhluk tengok di sini. Nur Muhammad kepada Nabi Allah Sis, anak Nabi Adam dia terus pasang 40 pasang. Anak Nabi 40 pasang, anak dia seorang saja beranak seorang. Nabi Allah Sis. Kalau kita 40 pasang jenis musim 4 orang anak pun tak rok dia. Saya cakap ulu sikit tak macam saya cakap Bali ni international language. Tak syok cakap ni sikit je. Turun suruh itu sampai ke dahi Abdullah Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Fatimah Syam bila Abdullah Pak Nabi pergi ke negeri Syam, dia tengok dalam kitab dia anak padri. Dia tengok ada kabilah sekilan-sekilan daripada kota Mekah. Akan Nabi akhir zaman. Maka dia jumpa dengan kabilah yang datang dari Mekah. Dia ada kabilah daripada bapa Nabi Muhammad, yakni Abdullah. Jadi Fatimah Syam pun tahanlah Abdullah hajat kahwin. Tengok tuan-tuan, kita setakat hari ni tak ada lekor lagi pun tahan kita menjaga hajat kahwin. Ada lagi ni, baik. Ada hajat orang Betina, hajat kita. Fatimah Syam bukan macam orang Taman Selasih, orang Baling, orang Kuling, orang Ustaz. Fatimah Syam ni orang bawah, maka comel loteng. Kalau tengok terkepak. Dia ajakkan Abdullah supaya kahwin, tapi Abdullah ni seorang anak yang taat pada kedua ibu bapanya. Dia kata tak boleh lagi, nanti aku keli dulu. Itu kehebatan. Nah, sampai riwayat sebut bila mana Abdullah berkahwin dengan Aminah. Tadi Ustaz Syah kata kita ambil hari Senin bulan Rabiul Awal, tapi ada khilaf sebut kata ada turun benihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rejab malam Jumaat. Sebab tu malam Jumaat dengan jangan di rumah terima lemak. Terima dah kerja. Tapi kebanyakannya sebab apa kita pegang Isnin? Kerana banyak disangkut tahu dengan Nabi ini hari Isnin. Nabi wafat hari Isnin. Nabi jadi Rasul, diangkat sebagai Rasul hari Isnin. Nabi Isra' Mi'raj hari Isnin. Nabi masuk kota Mekah hari Isnin. Nabi masuk kota Madinah hari Isnin. Banyak benda bersangkut dengan Isnin. Sebab tu kita pegang Nabi benih turun pula hari Isnin 12 Rabiul Awal. Itu hujah dia. Kalau sebenarnya tapi ada khilaf kata bulan Rejab, iaitu hari Jumaat. Disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melalui kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar sebut kata apa? Allah Ta'ala menjadikan kelebihan kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ni kelebihan dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Dia telah menghidupkan anak kepada Sam bin Nuh. Anak Sam bin Nuh ni 4,000 tahun dah mati. Bukan 4 hari, 4,000 tahun. Dipanggil oleh Nabi Allah Isa ke kubur Sam. Bangkit kamu. Maka bangkitlah Sam bin Nuh dengan rambut panjang. Macam kumpulan ayam meling. Zaman kami lulus 90-an ada satu kumpulan rock. Nama dia kumpulan ayam meling. Nombor 22 Aceh Avenue. Nak nampak tak tu? Dia terbit dengan rambut panjang macam ni. Bangkit tanya berapa tahun kamu mati dah? 4,000 tahun. 4,000 tahun rambut putih lepak, kuku pun panjang dah. Dia kata, apa rasa kamu? Dia kata, aku masih lagi merasa sakitnya sakaratul maut. Cabut 4,000 tahun sakit lagi. Sebab tu kita mata Johar sebut, malaikat maut ni dia ziarah kita 300 kali sehari. Setengah riwayat kata 600 kali sehari. Itu kata
Nak ayat kata apa? Nabi Muhammad SAW kata Sayyidina Umar, kalaulah Nabi Allah Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati, apa nak banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ni kambing yang dibakar, bercakap. Satu hari bila mana berlaku peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang Yahudi ini melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nak ayat kata apa? Dia di orang kafir. Kita ini tak boleh lagi ikat perjanjian ke mana? Boleh. Sebab tu ada tahalus siasi dalam politik Islam. Kerana Nabi Muhammad sendiri dengan syarat iaitu menjaga kota Mekah, menjaga kota Madinah. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu, yang ini untuk kepentingan Islam. Nabi Muhammad yang mengikat perjanjian dengan Yahudi supaya mempertahankan kota Madinah. Tapi bila mana mari dari tentera Ahzab serang kota Madinah, Yahudi ni kanak, maka lepas tentera Ahzab kalah, Nabi diserang kota Khaybar. Bila serang kota Khaybar, mari seorang perempuan kalah Yahudi, mari seorang perempuan ahli kitab, seorang Tino ni dia semelih seekor kambing, dia bakar sembelihan ahli kitab, yakni ahli kitab hak dulu, kitab lalu ni tak boleh pakai lah, pesong habis. Sebab tu dalam firman Allah, wattini wa zaitun, Allah sumpah demi pokok tin, demi pokok zaitun. Pokok tin ini banyak tumbuh di Palestin. Di Palestin tempat agama Nasrani, agama langit. Waktu di sini dan demi bukit Tersina, Allah sumpah juga demi bukit Tersina, tempat munajat Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi bukit Tersina ni agama apa? Agama Yahudi. Kitab Taurat tempat munajat Nabi Allah SAW. Wa hadzal baladil amin. Dan inilah negeri yang aman, yakni negeri Mekah. Agama kita Nabi Muhammad SAW. Ini agama langit. Bila dicocok jarum, masuk racun dalam daging kambing tadi, dia serah kepada Rasulullah SAW. Sikap Nabi Muhammad bukan sekadar macam Ustaz Syahriat tadi, bukan kelompok dia sahaja seorang pendakwah. Nabi juga seorang pemimpin, Nabi juga seorang bapa, Nabi juga seorang panglima perang. Di mana boleh kita ambil sikap Nabi jadi pemimpin? Bila mana orang beri ke dia barang nak makan, dia tak makan babi, dia panggil sahabat lu makan. Kami bakar beri kita lah. Kalau Rasul ini sikap pemimpin. Bila orang beri dia kambing bakar, dia panggil sahabat, sila jamuh. Bila sahabat jamuh makan, dia pun jamuhlah makan daging tadi. Ya Rasulullah, aku ada racun. Tapi luah daging tadi. Tengok tuan-tuan. Maka sahabat pun rebah, ada yang mati, ada yang kesan daripada racun, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, membawa kepada kewafatannya. Ini kata musuh Yahudi ini, perempuan pun tentera. Kita ini bila dia perjuang Hamas, mujahidin kita lawan di Palestin, dia bom satu bas, mati habis sekali betina datang. Kita kata apa oleh bom orang perempuan. Yahudi dia perempuan dan laki-laki, dua-dua tentera. Sebab itulah mujahidin dia bom sekali. Zaman Nabi perempuan tak? Kalah perang, dia berani lagi menentang akan Islam. Ini sikap kita kena faham. Tengok tu. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah Nabi Allah Isa boleh menghidup daging dalam. Jadi saya sebut kepada Ustaz Syah, last sekali jadi nasi goreng dua-dua lagi. Goreng lah, sakat mana boleh goyak dia goyak, sak dia berhenti goyak saya pula. Kalau jadi panjang sangat jadi ceramah. Ini forum dia gitulah. Sebab saya tanya abang kata tak ada ahli tak ada moderator. Saya pun mengaku jadi moderator lah, pakat goyak salah sikit. Saya serah Ustaz Syah pula tambah awal lagi. 9 kita berhenti. Kita berhenti 12 tengah. Ada dah siap. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Amri atas cerahan dan juga mutiara ilmu yang diberikan kepada kita. Masya Allah, berbalik kepada tadi yang pertama tu yang saya kata,
Kenapa kita perlu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Tuan-tuan, kita nak selamat di dunia apatah lagi di akhirat. Maka satu-satunya risalah yang menyelamatkan kita itu adalah Islam, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis ini, iblis kerana keengganannya dia sujud kepada Nabi Adam AS, maka dia adalah musuh kita yang paling utama. Nah, musuh manusia ni kalau kita tengok, kalau musuh manusia, kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain, ada 4. Satu, dunia. Yang kedua, manusia menjadi musuh kepada manusia. Yang ketiga, iblis, syaitan. Yang keempat, hawa nafsu. Bukan nafsu, hawa nafsu. Masya Allah, hawa nafsu. Karena nafsu ni bukan sesuatu yang dicela, nafsu untuk diikut. Tapi yang Allah larang adalah ikut hawa nafsu. Itu kita kena betulkan balik. Masya Allah. Nah, Allah bagi nafsu pada kita, manusia. Syaitan ini dia tak ada nafsu, yang ada nafsu ni kita. Itu yang bahayanya, kerana bila kita ikut hawa nafsu itu, Masya Allah. Syaitan ini, tuan-tuan, iblis ini dia memusuhi kita seawal-awal manusia dijadikan. Sebab tu dia dilaknat dan diusir. Kita kena ingat, disebabkan kita dia diusir daripada syurga. Asalnya dia berada di syurga. Dan disebabkan kita dia diusir, Masya Allah. Dan sebelum dia keluar daripada syurga, tengok apa dia sumpah depan Allah. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Berkata, ya iblis, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku pasti akan jadikan maksiat ini indah bagi penduduk dunia. Surah Al-Hijri ayat 39 ke 37. Wallahu a'lam. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan sesatkan mereka. Ini sumpah dia. Sebab tu hari ini kita tengok manusia jadi macam mana. Berapa banyak suami yang derhaka kepada isteri mereka. Berapa banyak isteri yang jadi nusyus kepada suami mereka. Berapa banyak anak-anak yang menjadi anak-anak derhaka kepada ibu ayah mereka. Nabi Allah, Nabi Ibrahim AS mimpi sembelih anak dia Nabi Ismail AS. Lani punya anak-anak mimpi apa, tetapi sembelih bapa dia. Melamba bapa kena sembelih lani, Masya Allah. Dia mimpi kan mampu ketemu tetap, Masya Allah. Nah, maka Allah jawab balik sumpah iblis itu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hang iblis, hang tak ada kuasa kata hamba-hamba aku, kata Allah. Hang ni tak ada kuasa kata hamba-hamba aku, kata Allah. Tapi hujung ayat Allah kata apa? Illa man ittaba'aka minal ghawin. Melainkan mereka yang telah sesat. Masya Allah. Sebab tu hari ini, Masya Allah, tabarakallah, yang boleh menyelamatkan kita ini adalah risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dia tanya pada kita, kalau betul kita kasih pada Nabi, kalau betul kita sayang pada Nabi, buat dua benda ni. Yang pertama dia kata fardu, yang kedua dia kata fadl. Fardu ni apa dia? Wajib ini kena buat apa? Segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW, segala ajaran yang Nabi bawa kepada kita, yang pentingnya hidup di dalam sibaghatullah, iaitu sibaghat Islam. Tuan-tuan yang selamat, Masya Allah, tabarakallah, sampai ke akhirat hanya Islam saja. Islam saja, Masya Allah. Cuba tengok hari ini, Masya Allah, ramai mengaku Islam tapi Muslimnya tu sikit. Ramai, Masya Allah. Saya pun pelik juga apa yang menghalang mereka daripada nak ikut Islam ni, Masya Allah. Dengan perempuannya aurat sudah tertinggal dah, Masya Allah. Dengan lelaki pun sudah tak kena aurat dah. Awak lelaki tak ada aurat ke? Lelaki pun ada aurat, Masya Allah. Tengok di luar sana, berapa banyak orang lelaki kononnya beragama Islam, tengok seluar pendek ke mana, atas pada lutut, Masya Allah. Kita nak selamat, Islam sajalah jawapannya, Masya Allah. Maka apa yang Nabi bawa kena ikut, Masya Allah. Tak boleh tolak sikit pun. Tengok hari ni poligami jadi satu isu. Orang Islam sendiri kata poligami kejam, zalim kepada wanita. Masya Allah, hang ngaji dululah, tengoklah poligami ni macam mana. Kalau betul-betul ngaji munakaat, Masya Allah, poligami ni bukan satu benda yang senang. Allah letakkan keadilan. Ramai tak faham adil tu apa dia. Memang betul Allah kata fankihu ma ta'aba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kawinlah kamu dengan mana-mana perempuan yang kamu berkenan, 2, 3, 4. Betul. Allah mulakan ayat tu 2, 3, 4, tapi belakang Allah kata apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu rasa kamu tak boleh berlaku adil, cukup satu.
Ngaji lah dulu sebelum nak kata. Lepas tu ada pula yang lagi teruk, Masya Allah, kata Quran yang ada pada kita hari ini sudah tak relevan. Bukan murtad apa, wallahualam, katalah. Dia kata Quran sudah tak relevan, kena cek balik. Boleh tak diguna untuk zaman sekarang ni? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini bahaya ni, Masya Allah. Cukup bahaya. Maka wajib kena ikut segala ajaran yang dibawa oleh Nabi. Paut pada Islam, pegang Islam tu. Nabi suruh gigit dengan macam kita gigit dengan gigit garaham kita. Islam tu wajib kena ikut. Bukan senang, Allah nak bagi Islam, tuan-tuan. Masya Allah, saya sendiri pun, tuan-tuan, tahu dengan kisah saya. 19 tahun saya cari. Walaupun saya dapat hidayah, umur saya 8 tahun, Allah tak bagi saya Islam. 19 tahun saya cari, umur saya 27 tahun baru saya dapat Islam. Kerana ini satu-satunya agama yang Allah bagi pada orang yang Allah cinta. Bukan saya kata, Nabi sebut dalam hadis riwayat Ahmad. Inna Allah yubti dunya lima yuhabba wa man lam yuhabba walakinna Allah la yubti din illa lima yuhabba atau kama qala. Sesungguhnya Allah akan berikan dunia ni kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka dunia ni, kata Nabi, Allah bagi pada semua. Betul, orang bukan Islam jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita. Walakinna Allah la yubti din illa lima yuhabba. Akan tetapi din, agamanya ini hanya Allah akan berikan pada mereka yang Allah cintai saja. Tu sayang ramai tak mau ikut Islam. Ada yang pula mengatakan, saya Islam tapi saya ikut cara saya. Masya Allah. Membela puak-puak kafir daripada membela orang-orang Islam. Masya Allah. Tadi Ustaz sebut pasal Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Tonton baca sirah Sayyidina Umar macam mana hebatnya. Seorang khalifah Amirul Mukminin yang pertama, khalifah yang kedua yang paling hebat, Masya Allah, tabarakallah. Era pemerintahan Sayyidina Umar ada dua kuasa besar, satu Rom, satu Parsi. Tapi Sayyidina Umar berjaya buka banyak wilayah Islam. Sehingga Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam. Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam. Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis sebagai seorang khalifah. Semua tunggu nak tengok Sayyidina Umar. Teruja nak tengok, Masya Allah. Sampai Sayyidina Umar di Baitul Maqdis, semua terkejut. Karena baju yang Sayyidina Umar pakai itu paling lekeh. Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang menggantikan khalifah panglima perang Khalid Al-Walid sebagai seorang di alam cik sebagai panglima. Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu bawa satu jubah baru pergi bagi dekat Sayyidina Umar. Pakai ni. Orang Yahudi, orang Nasrani semua dia tunggu tengok, masya-Allah. Apa kata Sayyidina Umar waktu itu? Inna kunna azilla qaumin fa'azana Allahu bil Islam famahma natlubul izzata bighairi ma a'azana Allahu bihi azalna Allah. Inna kunna azilla qaumin, apa maksud dia? Sesungguhnya kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar. Kita ni berasal daripada satu kaum yang hina, walaupun dia kata pada bangsa Arab, tapi kita ambil sebagai pengajaran untuk kita. Fa'azana Allahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmanatul izzata bighairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallahu bihi azallallah, kemudian dia akan kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan pada kita. Pegang Islam ni yang Nabi ajak pada kita. Sikit pun tak ada cacat celah dalam Islam tu. Semuanya sempurna, masya-Allah. 19 tahun saya dalam beberapa agama saya pernah anuti, Masya Allah, tabarakallah. Saya mencari kebenaran. Hari ini saya Masya Allah saksi pada tuan-tuan, tidak akan ada satu agama lebih baik daripada Islam, dan tidak pernah muncul satu agama melainkan Islam. Masya Allah. Batu Allah sendiri sebut, Allah iktiraf Islam di dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Tapi kenapa kita rasa macam kononnya kita ikut Islam, rasa macam ketinggalan, pelik orang tu, Masya Allah. Saya pelik sungguh. Saya sebelum Islam, saya cerita sikit Ustaz, sebelum saya Islam tu Subang, sini satu, lubang ada lagi, sini pun cucuk, dah tutup dah nasi. Rambut panjang, belakang lagi panjang, ikat tocang terus belakang. Sini dai rambut, belakang pun dai rambut, warna coklat dainya. Kulit hitam, rambut coklat. Lagu mana rupanya? Ada seko anak tuai lagu tu dah.
Ha? Ni rantai mai. Oh. Cincin. Button buka. Jalan. Masya-Allah. Tu saya dulu. Alhamdulillah Allah kurniakan saya Islam. Saya pegang Islam. Masya-Allah. Saya pegang Islam ni dan saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mati dalam Islam seperti mana yang Allah perintahkan kepada kita. Wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan, ni Allah perintah ni bukan perintah saja. Allah bagi warning, tahu tak sebenarnya ayat ni? Pasal apa selalu hari Jumaat dibaca? Wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Apa yang kita faham dengan ayat ni? Yalah, Allah suruh kita mati dalam Islam. Ya betul. Tapi sebenarnya ayat tu Allah bagi warning kepada kita. Warning apa? Mati ni satu benda biasa, tuan-tuan, semua mati. Betul tak? Tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Atau saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu. Semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Mati ni bukan satu benda besar, semua mati. Tapi yang problem di sini, wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Pastikan hamba mati dalam Islam, kata Allah. Pasal apa? Elok-elok ada buat amalan cantik dah, tekak nak mati, pitikan orang baik. Islam kata tu. Jangan duk main-main, tuan-tuan. Ada orang saya pernah ni jumpa dia ajak saya surah Yasin waktu saya mula-mula masuk Islam. Dia ajak saya surah Yasin. Siap ajak ayat ni, hang pegang, hang baca ayat ni, hang amal ayat ni, hang jumpa roadblock, hang baca, polis tak nampak hang. Saya kata polis tak nampak apa, tutup lampu pun dia tak nampak saya. Dah, masya-Allah. Dia ajak saya baca sekolah, belajar sekolah pondok, masya-Allah. Hujung-hujung hayat tikam membaik kau, tuan-tuan. Saya tanya pakcik, bukankah dalam Islam kita tidak boleh berjudi? Bukan macam itulah, dia tahu. Habis macam mana? Kita sekarang kerja, kita ada gaji, ambil gaji pergi beli nombor rekod, tak ada salahnya. Yang salahnya, tak ada duit pergi pinjam duit orang pergi beli nombor rekod, itu salah pula dah, masya-Allah. Dia ajak saya lagu tu. Ini yang Allah kata, wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Pastikan hujung ending hang itu Islam. Elok ada amal-amal cantik, dekat nak mati buat maksiat. Islam dah lagu tu. Dah. Lepas tu kena pegang Islam, kena fahami Islam ni macam mana, masya-Allah. Kena ikut, wajib apa yang Nabi bawa pada kita, masya-Allah. Tengok hari ni pergi peluk Korea lah, jantan-jantan K-pop dan sebagainya. Anak-anak gadis kita siap pakai tudung. Nak hantar pentai, peluk Korea, cium, cot. Saya tak bohong, tuan-tuan nampak video tu dulu kan, masya-Allah. Orang saya tanya saya, Ustaz, perasaan tak Ustaz lah ni orang pergi peluk Korea, pergi peluk apa, anjing, ni semua haram, kata haram. Saya kata nak kata pada haram, kena tengok pada hukum fiqh dia. Dalam usul fiqh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bawa dua kaedah tentang haram ni. Satu dia kata haram li zati, lagi satu haram li ghairi. Apa dia haram li zati? Haram li zati dari zat dia haram. Pasal ada dalil. Macam contoh daging khinzir. Allah haramkan daging khinzir. Itu haram li zati, dari zat dia haram. Yang kedua haram li ghairi. Apa dia haram li ghairi? Contoh, asalnya dia halal tapi perbuatan kita buat dia haram. Cucuk udang, halal kan? Kalau goreng dengan minyak babi, haram. Itu haram li ghairi. Saya kata saya tambah lagi satu haram. Haram apa? Haram jadah, saya kata, masya-Allah. Yang peluk anjing, yang peluk Korea ni semua geng-geng haram jadah, masya-Allah. Saya punya sedih tengok mereka peluk Korea. Sedih. Saya duk ceramah daripada saya tak boleh masuk. Apa? Allah. Sampai tawaf saya baru ni pergi tawaf Sabah, masya-Allah. Sekarang tak ada seorang pun lari mai peluk cium saya. Sedih. Dia peluk Korea, dia berak tak basuh, dia patah sedap, masya-Allah. Inikah cara kita nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi ajak lagu tu pada kita kah? Tak ada, masya-Allah. Semuanya hari ini tak ikut Nabi, masya-Allah. Jadi nak selamat, wajib kena ikut apa yang Nabi bawa kepada kita. Fahami agama Islam ni tuan-tuan betul-betul, masya-Allah. Sebab Nabi pernah sebut, kalau Allah nak bagi kebaikan pada seseorang, Allah akan fahamkan dia dengan agama. Bukan bagi kaya pada dia, bukan bagi harta pada dia. Allah fahamkan dia dengan agama. Ramai hari ini tak faham agama Islam.
Kalau kita test dia punya syahadah, ramai fail syahadah. Sungguh saya kata, ramai fail syahadah hari ni. Masya Allah. Bukan kata saya hebat, Masya Allah. Saya pun takut juga. Semua kita takut. Ustaz pun berjaga-jaga. Semua kita berjaga-jaga. Masya Allah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, fadl. Apa dia fadl? Memuliakan Nabi SAW dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini kita kena ikut. Bila kata sunnah Nabi, dia pergi menikah lagi satu. Dia pergi menikah lagi satu. Ada akan menikah banyak saja sunnah Nabi. Nikah satu tu bukan sunnah Nabi kah? Ibu-ibu setuju tak kalau saya kata sunnah Nabi? Mesti dia setuju. Pasal bila Nabi menikah dengan isteri pertama Khadijah radhiyallahu anha, ada Nabi menikah lain? Tak ada. Lepas Khadijah wafat, lepas Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lain? Tidak. Jadi kalau ikut sunnah Nabi dalam berpoligami, tunggu isteri pertama mati dulu. Lah ustaz, tunggu daripada lihat sangat dah mati. Nak buat lagu mana? Nasib badan. Hidup ya. Dah melampau sunnah Nabi dah ada. Hampir buat benda ni. Pasal apa? Saya ada risau satu benda ustaz. Saya pergi mana saya cerita benda ni. Saya nampak, saya ada rasa. Apa dia? Dua sunnah Nabi paling simple. Koi lama, koi dah hilang. Koi lama, koi dah hakik di kalangan umat kita ni. Di kalangan orang kita ni, dua sunnah tu apa dia? Yang pertama senyum. Senyum. Dua orang Islam bertemu, senyumlah. Saya ni pergi tawaf baru ni. Tawaf dah tak ada direct flight. Dia kena turun dekat KLIA 2. Daripada sana ambil transit flight lain baru boleh pergi tawaf. Daripada Penang sampai ke KLIA 2 tu pukul 11 saya sampai dah. Mendarat dah. Daripada KLIA 2 ke Tawaf pukul 4 baru flight. 5 jam tak tahu nak buat apa, mengilau satu KLIA gitu. Siapa kalau lepas ni tak tahu jalan tanya saya dah baca habis dah KLIA 2 tu. Saya biasalah nampak macam orang pelik, masya-Allah. Bawa beg pun kepek ni. Bawa beg pakaian macam tu je, masya-Allah. Tengok orang Islam tu main senyum. Dia semua tengok saya atas bawah. Gila ke buat dia ni? Dah jadi gila dah kita. Yang kedua apa dia? Memberi salam. Sudah tak ada dah di kalangan orang kita. Syarat nak beri salam Islam. Tapi kita buat lagu mana? Syarat nak bagi salam kena kenal. Baru bagi salam. Pi market. Kita tak kenal orang tu. Janji dia Islam. Assalamualaikum. Itulah Nabi ajak pada kita. Itu antara sunnah Nabi. Masya Allah. Nabi sampai Madinah. Nabi buat apa? Sebarkan salam kata Nabi. Orang-orang Bangla ni lebih baik daripada kita. Pergi parking kereta dekat stesen minyak, dia tengok kita turun, Assalamualaikum, baik. Lah dia lagi bagus, Masya Allah. Kita ni kenal baru bagi salam. Masya Allah. Banyak sunnah Nabi ada. Tadi Ustaz kata, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi sebagai qudwatun hasanah, Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu Allah letak suri teladan yang terbaik. Saya nak ikut Nabi Isa, tak boleh kah? Tak boleh. Tak siapa? Nak ambil contoh seorang bapa, Nabi Isa tak kahwin, mana dia jadi bapa? Nak jadi contoh seorang suami yang baik, Nabi Isa tak kahwin, mana dia jadi suami? Jadi semua itu Allah letakkan pada diri Nabi Muhammad SAW sahaja untuk kita ikut. Untuk kita ikut, Masya Allah. Nabi sebagai seorang pemimpin yang terbaik, Masya Allah. Bukan baikkan pemimpin yang Nabi, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itulah sahabat bila berlaku khilaf pun mereka tak gaduh. Melainkan ada perang saudara antara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali. Itu saja. Kita tengok Sayyidina Khalid Al-Walid bila dipecat daripada panglima perang. Jadi panglima perang Saifullah, pedang Allah tu, dipecat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa salah dia buat? Sikit pun tak salah. Tapi pasal apa dipecat? Kerana Sayyidina Umar nak membetulkan tanggapan orang tentang apa dia Khalid Al-Walid. Orang tu anggap kita menang kerana Khalid Al-Walid. Khalid ada dah, insyaAllah kita menang. Sudah jadi sampai macam tu. Maka Sayyidina Umar pecat dia. Supaya apa? Nak habang ke orang kita menang bukan kerana Khalid, tapi kita menang kerana Allah. Apa Sayyidina Khalid buat? Lari pergi buka pasukan baru. Betul macam tu kah? Macam kita hari ni lah, kena pecat, pergi buka parti baru. Masya Allah. So, tu kena select sikit sebab musim dia lah.
Kena pecat saja. Oh, ni tak betul, ni tak betul, tu tak betul. Dia kononnya dia suci sangat. Dia pergi buka satu parti baru. Masya Allah. Sayyidina Khalid Al-Walid tetap berada di dalam perang. Orang tanya, hai Khalid, kena pecat dong main perang apa? Dah kena pecat nak perang apa? Handuk rumah sudahlah. Apa dijawab oleh Sayyidina Khalid Al-Walid? Ana la uqatil min ajli Umar wa inna ma uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku bukan perang untuk Umar, tapi aku perang untuk Tuhan Umar. Masya Allah. Ini yang Nabi semai pada para sahabat-sahabat Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Itu pemimpin yang hebat. Masya Allah. Kena ambil contoh daripada Nabi. Masya Allah. Nabi seorang suami. Allah. Sedangkan Nabi larang kita apa dia? Jangan caci, jangan maki, jangan herdik, jangan pukul isteri-isteri kamu, kata Nabi. Sedangkan tanggungjawab yang wajib Allah perintahkan kepada seorang suami apa dia? Wa ashirhunna bil ma'ruf. Bergaul baiklah dengan isteri-isteri kamu. Surah Nisa ayat 19. Nabi tak pernah marah, tak pernah maki isteri-isteri Nabi. Tegas itu ada. Kita hari ini tengok, bukan tak marah, sepak derajatmu ada, sepak derajatmu ada. Hendak isteri yang mengandung sampai gugurnya anak, Masya Allah, pun ada. Nikah cara kita nak sayang pada Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Nabi tak ada kesebelasan isteri Nabi, semua rindu pada Nabi. Sebab tu Nabi bila keluar dakwah pergi setiap satu rumah. Isteri Nabi ziarah. Kita maklum betul tak? Kalau suami tak ada lagi dia suka. Kalau ustaz dia duduk rumah kontrol tu remote Astro dia pegang bola saja. Kita nak tengok drama pun tak boleh. Itu dia. Dia tak ada lagi bagus. Tidak, Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar pernah tanya pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, aku tengok hang ni rapat dengan Rasulullah, apa amalan kamu? Apa yang kamu buat? Aisyah kata, saya buat 3 benda ni dengan Nabi. Malum tulis balik pergi buat dengan suami. Aisyah kata, yang pertama, saya dengan Nabi bila ada di rumah, lumba lari. Balik buat. Kadang Nabi menang, kadang saya menang. Masya Allah. Tengok, tentu tak Nabi? Hebat dah akhlak Nabi ni. Nabi berlumba lari dengan isteri. Saya abang lagu ni dekat Luneh hari tu. Ada satu palung dengan malung tu lari. Palung tu baru 7 hari buat apa bypass. Masya Allah. Saya kata, palung anak buang tabiat ke apa ni dah lah baru buat jantung tu lari apa. Bukankah tadi kuliah ustaz kata apa Nabi dengan Aisyah lumba lari. Ni palung nak try lah lumba lari juga. Saya kata ni Nabi lumba lari dalam rumah yang hampa pergi tawaf satu taman ni bersiapa? Yang kedua Aisyah kata apa? Hani pun balik buat. Apa dia? Aisyah kata dia dengan Nabi makan satu mulut. Lagu mana? Nabi ambil roti, Nabi ambil kurma ke apa, ambil letak. Aisyah pergi sambut dengan mulut Aisyah. Balik buat, Masya Allah. Tapi pastikan cucu semua tidur, Masya Allah. Ada satu palung buat. Coca-Cola gerak. Dia bukan ambil roti ke apa, dia ambil bihun goreng dengan telur goreng sekali. Allah, dia buah dalam mulut dia mama. Dia panggil bini dia. Buka bini dia buat. Puyih dia buat lagu tu. 7 hari malung tu cirit tak berhenti. Agak-agak lah. Yang ketiga Aisyah kata apa? Saya dengan Nabi tidur satu selimut. Pasal apa saya cerita benda ni tuan-tuan? Nak ikut Nabi. Seorang suami yang hebat. Saya dengan Nabi tidur satu selimut, kata Aisyah. Ada satu palung tanya saya, Ustaz, bolehkah saya tidur dengan perempuan saya pakai satu kain pelekat? Saya kata boleh palung, tapi takut bila rumah terbakar mana keluar lari lagu mana. Masya Allah. Nak ajak sunnah pada orang ni, ya Allah. Melambat sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, maafkan orang yang pernah buat salah dengan kita. Siapa berani buat benda tu? Nabi buat. Nabi buat. Masya Allah. 13 tahun Nabi diseksa. Saya cakap seksa lah. Sampaikan Nabi dirancang untuk dibunuh Nabi. Maka Allah suruh Nabi pergi ke Madinah. Lepas Madinah, Masya Allah, Nabi kembali ke kota Mekah. Apa dia? Pembukaan kota itu adalah ibu kepada segala peristiwa kemerdekaan yang Ibnu Hisham kata dapat emas. Nabi masuk kota Mekah, Masya Allah, tabarakallah. Saya singkatkan satu apa cerita tu, Masya Allah. Nabi tawaf Kaabah.
ambil busuran apa nak bagi pecah semua berhala. Selesai tawafnya, Bilal bin Arabah buka pintu. Nabi masuk ke dalam Kaabah bersama dengan Zaid bin Harisah. Setiap satu sudut Nabi pergi dalam Kaabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Setiap satu sudut Nabi laungkan kalimah ini. Kemudian Bilal buka pintu. Nabi duduk depan pintu. Orang Quraisy semua bersaf-saf ada di depan Nabi. Bersaf-saf ada depan Nabi orang kafir Quraisy. Depa itulah yang komplot nak bunuh Nabi. 13 tahun Nabi diseksa macam-macam. Nabi tanya, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang Quraisy, ma turawna fa'ilun fikum, apa kamu rasa aku akan buat kepada kamu? Itu Nabi tanya. Depa tak boleh buat apa dah. Tu Nabi tanya, apa hampa rasa aku akan buat kepada kamu? Apa Quraisy jawab? Qalu khairan, mestilah engkau akan buat yang baik. Wa akhun karim wa ibn akhin karim, kau seorang saudara yang mulia dan kau adalah anak kepada seorang saudara yang mulia. Apa kata Nabi? Ishabu, baliklah kamu, fa antum tulaqah, kamu semua dibebaskan. Tuan-tuan, 13 tahun punya penderitaan yang Nabi lalui, 5 minit Nabi selesaikan. Maafkan semua mereka. Maafkan semua mereka. Semua masuk Islam. Kebanyakan masuk Islam waktu itu. Hari ini kita, berapa banyak orang yang kita sudah maafkan, yang pernah buat salah dengan kita. Sanggup putuskan hubungan silaturahim dengan keluarga pun ada. Bahkan suami isteri bergaduh pun tak mau nak sembang dah. Suami isteri bergaduh tak mau nak tegur siapa. Jiran saya, suami isteri tak pernah sembang. Betul kau Ustaz? Betul. Habis macam mana? Dia berkomunikasi macam mana? Tulis surat saja. Suami balik kerja, bini tulis, makanan ada atas meja, api makan. Laki makan-makan, tulis balik, cukuplah ni yang last hang masak. Lepas ni aku makan di kedai saja. Makanan sikit pun tak sedap, meluat tengok sebiji macam muka hang saja dia tu. Satu hari suami dia nak pergi mesyuarat dekat Shah Alam. Dia tulis surat, esok gerakan aku pada pukul 5 pagi. Aku kena ke Shah Alam, pukul 8 ada mesyuarat. Tolong gerakkan pada pukul 5 pagi. Bangun-bangun 9 pagi. Berletiak habis dekat bini. Aku suruh hang gerak aku pukul 5 pagi. Pasal apa hang tak gerak? Ni pukul 9. Patut pukul 8 aku sudah kena start apa ni, mesyuarat dekat Shah Alam. Lah ni nak buat macam mana? Nyanyok hang ni. Bini dia sound dia balik. Bukan aku nyanyok, hang yang nyanyok. Aku dah gerak, hang yang tak bangun. Bila hang gerak? Tengok bawah surat tu aku tulis pukul 5 bangun. Masya Allah. Pakai tulis surat. Ya Allah ya Tuhan. Ibu-ibu, ayah-ayah, maafkanlah orang yang buat salah dengan kita. Seandainya kita buat salah dengan orang, pergi cari dia, maafkan mereka. Masya Allah. Ini semua antara sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita ikuti dalam hidup kita. Masya Allah, kalau betul kita cintakan pada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa kena cinta pada Nabi? Ya Allah, ya Tuhan kami, tuan-tuan tahu dah Nabi cinta pada kita macam mana. Lepas ni ada round lagi dah Ustaz. Tak ada apa no? Saya habis dah. Ni last saya cerita. Saya bagi sikit. Saya bagi sikit. Ustaz dah saya lebih. Tak pandang sangat. Masya Allah. Siapa kita kena cinta pada Nabi SAW? Mungkin Ustaz cerita, Masya Allah. Nah, kita sambung lagi. Jadi contoh dia, saya sama sikit ya. Sebab dua orang, jadi dia seorang pula, jadi pening dia pun. Jadi kesimpulan yang disebut oleh Ustaz Shah Sarugam, hidup kita ni dia 3 perkara saja. Amal Nabi Muhammad 3 tu ya. Goyaklah bab nikah kan, bab jadi pemimpin kan, bab parlimen perang kan, bab Nabi urusan apa, Nabi itu adalah 3 saja amal. Nombor 1 dia bagi amal fardiyah. Amal fardiyah, amal yang fardu. Nabi Muhammad semayang, puasa, haji, barang yang difardukan, semua bukan buat seorang-seorang kita. Jadi setakat semayang, puasa, haji, semua itu dipanggil amal yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Mana tanya kita buat tak? Ya kita buat. Baru jangan untuk mengaku ikut sunnah Nabi tadi.
Ada lagi satu amal yang Nabi Muhammad buat. Amal jama'i. Apa amal jama'i? Amal kumpulan. Amal fardu dia buat. Semua kita semayang, puasa, haji. Ramai kita orang silap faham gitu kan. Aku semayang, haji, puasa. Cukup lah. Tak lagi. Kesimpulan dia kena ada amal nombor 2. Yang ini amal kumpulan. Apa amal kumpulan? Siapa kumpulan Nabi Muhammad dalam masyarakat? Iaitulah kaum muhajirin dan kaum ansar. Dalam masyarakat Madinah tu macam-macam bangsa, macam-macam pahaman, pegangan akidah. Tapi Nabi Muhammad ada kumpulan dia, dan ketua dia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada esko dia. Iaitulah mubasyarah fil jannah, sahabat Nabi yang 10 orang yang dijanji syurga. Ini esko kanan dia ni, kalau kita menteri dia. Jadi kita tanya diri kita ni, kita masuk tak kumpulan? Ada amal kumpulan. Kalau tak ada amal kumpulan, sekat semayang saja. Kalau baru kita buat amal fardiyah, amal yang fardu. Nabi buat satu. Nombor 2, Nabi ada kumpulan, yakni amal jama'i. Amal kumpulan. Di Malaysia ni banyak kumpulan. Ada kumpulan dia, nama dia UMNO, United Malaysian Nation Organization. Semua tu. Ada amal kumpulan dia, iaitu PAS, Parti Al-Islam se-Malaysia. Itu parti kur tu. Nombor 3, parti PBBM, PAN, PKR, berpuluh-puluh kumpulan. Jadi kita tuan-tuan, kita kena masuk kumpulan. Sebab Nabi sebut, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu semua dalam kumpulan. Sebab Nabi ada kumpulan. Setengah gini tak, aku semayang puasa cukup lah. Ikut sunnah Nabi ya. Ikut sunnah Nabi kena. Semayang puasa baru amal yang wajib, fardu. Dia kena cari kumpulan masuk. Sebab Nabi Muhammad ada kumpulan dia. Di Madinah tu macam-macam pegangan lah. Tapi Nabi ada kumpulan dia, iaitu golongan muhajirin bergabung dengan ansar. Kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini kumpulan jemaah. Kita kena masuklah tuan-tuan kumpulan-kumpulan Islam ni. Malaysia ni banyak tamu ni. Ni banyak gaya ni. Kumpulan di Malaysia ni, parti-parti besar, parti itu kumpulan lah. Utamanya parti UMNO besar sekali. PAH nombor 2, Persatu nombor 3. Yang dekat 3 kumpulan. Dia orang Islam. Mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi, bila mari maulud, 3 kumpulan ni sambut belakang. Orang UMNO sambut, orang PAH sambut, orang Persatu sambut. Kita tengok. Masjid surah, saya tu saya mengajar. 53 kali sebulan saya mengajar. Model Rasul tak berhenti lagi. Masuk malam ni. Tadi ni saya mengajar 4 kuliah yang masuk ini. Daripada pagi tadi subuh, duha, model Rasul, ni model Rasul kedua. Sebab tu saya beri peluang kena cakap banyak sikit. Nampak tak? Dia sedap lenggok dia tu. Kari ini macam penyak. Saya minta maaf saya cari. Sedap cakap dia tu. Sebab tak buat pergi dah saya pun. Bila gitu sebab apa? Kalau kita mengaku sekat semayang saja, tak cukup lagi tuan-tuan. Kita kena ada amal kumpulan. Jadi yang kita harap 3 kumpulan lah. Sebab tu 3 kumpulan ni, tuan-tuan kalau tengok cerita Piramli, dia ada satu kisah Laksmana Doremi. 3 orang Laksmana nak dibebas. Seorang puteri, nama dia Puteri Sebujur Sirih, yang dicolek oleh seorang raja, nama seorang menteri, nama dia Menteri Pasola. Tuan-tuan, semua orang tengok titel jeneral Piramli ni. Orang tua tengok, orang muda tengok, sebab dia terus ada derek. Jadi 3 orang Laksmana ni nak pergi selamat Puteri Sebujur Sirih tadi ni. Seorang tu dia bawa satu alat, yakni tikar terbang. Laksmana Doremi. Bila nak naik kapal, nak naik letak apa? Tikar terbang tu Zam-Zam ala Kazam. Hak nombor 2 Laksmana tadi, dia ada teropong hikmah. Apa lagi? Nak tengok di mana tempat persembunyian raja. Hak nombor 3, dia ada bangsi hikmah. Dia tiup pihak itu. Jadi bila mana Raja Pasola, 3 orang Laksmana ni pun Puteri Sebujur Sirih. Bila selamat Puteri Sebujur Sirih bawa kelik,
Mula lah kawan ni kata akulah, sabit akulah, kita boleh puteri sebuyur sini. Kawan ni kata sabit aku. Mari Hafsah sekali kata nak, kalau tak sabit tika aku ni lah, maka tak boleh selamat puteri sebuyur sini. Jadi puteri sebuyur sini hak aku. Dua kata bukan dia. Kalau tak sabit teropong hikmah aku, macam mana aku nak tahu tempat persembunyian Menteri Fasolah? Kawan kata kalau tak sabit kerana tiupan bangsi hikmah aku, nak dapat buluh runcing di mana, nak tebuk dapat kaki, iaitu Raja Fasolah. Saya boleh cerita sikit sebab Ustaz Syah pun cerita, aku cerita lah kata. Aku dia tak cerita, kita macam tak cerita. Saya nak ayat tempat tu. Bila mana PA merintah, hari kebangsaan pun pakai baju komini. Kita tengok sendiri. Macam-macam kes timur, kita bersusah hati. Segala bantuan di laut orang nelayan pun potong. Macam-macam potong. Duk berat pusing, duk tekan kita orang Islam. Maka Allah Ta'ala mentakdirkan 3 kumpulan ni keluar daripada PH, yakni bersatu. Bila bersatu tu baik, bergabung dengan UMNO, gabung dengan PAS. Jadi sebab tu jangan marah lagi ni. Tengok orang kata pula sebab puan ni minggu pulang. Tunggu hari ulama sebab puan minggu pulang. Bukan minggu pulang. Kalau sakatmu seorang tak cukup modal untuk tubuh kerajaan. UMNO saja kursi tak cukup. UMNO dengan PAS tak cukup, kena ada bersatu. Kalau bersatu tak lari, tak ada cubuh juga. PAS saja tak cukup, kena ada 3 parti Islam. Untuk selamat kita daripada pahaman liberal, pahaman sebab Islam ni semua benda dia ada sebut. Dah sebut. Sebab lebih faham tak pak? Macam 3 parti tadilah. Tanggungjawab 3 orang ni. 3 kumpulan ni jaga kelahi. Tapi dia punya kelahi pada kepala bapa suruh. Aku pun nak kecil suruh. Kita tak fikir baik Islam, fikir baik Islam tuan-tuan. Nombor 2 kesimpulan daripada ustaz start daripada awal sampai habis tadi ni. Kesimpulan yang nombor 2, amal jama'i, kena ada amal kumpulan. Nabi Muhammad ada kumpulan. Maka ada jemaah dalam Islam ni. Dalam negara kita mesti ada satu jemaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Baru kita mengaku kita ikut Nabi Muhammad. Nombor 3 dia panggil amal ijtimai. Apa amal ijtimai? Amal masyarakat. Apa amal masyarakat? Nabi Muhammad ni dia urus berhubungan dengan masyarakat. Dengan masyarakat Yahudi, masyarakat Nasrani, masyarakat Badui. Maka kita seorang Islam kalau ikut Nabi Muhammad, dia ada 3 jenis amal. Wayaklah apa saja. Dia ada yang wajib, dia ada kumpulan, dan dia ada amal-amal masyarakat. Barulah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya tuan-tuan. Kalau tak ada hati tu selesai mungkin Allah. Tak ada kerja tuan-tuan. Jadi kita lepas ni jangan harap kata aku sembahyang dah, Islam mah dah. Mau kena cari kumpulan-kumpulan supaya daftar masuk kumpulan. Nabi perintah 5 perkara Nabi kata. Nombor 1 iaitu al-jamaah, wajib kamu masuk kumpulan. Nombor 2 wasam'i, mendengar akan arahan ketua. Bila ada kumpulan kita kena dengar arahan. Nombor 3 wa ta'at, kenalah kamu taat akan arahan ketua. Nombor 4 wal hijrati, melakukan perubahan. Sebab tu ada perubahan, kadang-kadang gabung kawan ni, kadang-kadang campur kawan ni, kadang-kadang pecah kawan ni, kadang-kadang ada tinggi ni. Tu baik pun ni mudarat ni dengan mudarat ni mana berat lagi, ambil mudarat yang ringan tu pimpinan buat tu.
kerana mengikut Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang dia bergabung dengan Yahudi perjanjian, kadang-kadang putus pula. Ini semua dikisahkan oleh kepala kita. Sebab tu kita belakang ni pejuang Islam ikut jaga itu amal. Semua perkara itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Nombor 5 kata Nabi SAW, wal jihadu fi sabilillah. Nombor pertama kena boleh mengaku kita mengikut akan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kalau duduk saja. Beri telefon kata dia bubar dah. Dia royak lah TV baru ni lah. Abang Safiq Ismail kata bubar, saya terpaksa royak juga supaya kita pegang politik yang nak kepada Islam. Hak tu tajuk dia. Tak ada ruang lain tuan-tuan. Ini ikhlas cakap saya guru tuan-tuan. Mengajar kita tauhid. Tauhid juga diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak kadang-kadang saya baca kitab fiqh. Fiqh juga diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajar kita tasawuf. Nabi hajar belah mana ikhlas. Nabi hajar belah mana tawaduk. Itu kita tasawuf. Ada juga pada Nabi Muhammad. Nabi hajar perang. Dia hajar Nabi Muhammad SAW. Nabi hajar juga macam mana berhubungan cara memerintah negara. Yakni cara berpolitik. Cumanya bila turun sampai kita, mu ambil yang fiqh, aku ambil tauhid, mu ambil tasawuf, mu ambil tafsir, mu ambil hadis. Sebab kita tak boleh ambil semua macam Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sangat saya sedih, bila ujung-ujung macam ni kita umat Islam, ulama tauhid mari hurai. Ya, kita boleh turut tauhid. Ulama fiqh hurai, cara mana semayang, cara mana semayang. Hak mana fardu, hak mana sunat, sebab syarat, kita boleh ikut ulama fiqh. Mari ulama tasawuf pun, jangan riak sombong, kita boleh ikut. Tapi bila mari ulama yang membicarakan politik Islam, kita tolak politik Islam. Bila politik, kita fikir sendiri. Cari jalan orang lain, tak cari jalan politik cara yang dihajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana boleh kita mengaku kita sebagai umat yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tauhid kita boleh hurai tauhid. Fiqh kita ikut cara fiqh. Tasawuf kita ikut, tapi politik Islam kita tak mau ikut cara yang dihajar oleh Islam. Hendaklah kamu gerak menegak agama Allah Subhanahu wa taala. Bila main politik, kita tanya klik, apa yang boleh beri ke aku? Apa ringgit boleh? Mainlah. Balik kita boleh ikut. Semua tadi ni ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjukkan oleh para alim ulama kita ini. Kita boleh dengar syarahan-syarahan fiqh. Kita boleh dengar semua syarahan-syarahan fiqh, tauhid, tasawuf. Tapi politik itu, politik kena ikut cara ni, mulai dah boleh untung, boleh duit. Maka kita tak boleh mengaku lagi kita sebab ya pun saya nak kena kelik lah. Saya bagi taruh dah tuan-tuan, tiga tempat saya mengajar. Kereta saya pun jadi jinak sah. Kalau ni bawa anak-anak kecil anak kecil dari situ, kalau tak syah nak sambung, saya minta maaf, saya nak kelik. Saya dipanggil 2 jam pun sampai rumah. Because subuh tadi, semaring lagi saya mari, semalam belum dah duit. Tidur di Taman Mengkoto, sambung kuliah. Alhamdulillah malam ni saya banyaklah. Saya macam mana saya, jadi saya tutup lah. Saya sudah last sekali beri pengupasan kepada kita. Saya minta ulur diri saya nak kena bawa kereta sendiri. Kereta saya pula tadi rosak tak tahu pujar lagi. Sakit ceng itu nyari bawa anak kecil 2-3 orang. Jadi saya ucap terima kasih tuan-tuan. Semua yang mengaji dengan saya ni, saya tak pernah ceramah tuan-tuan. Saya macam tak boleh lah. Jadi saya serah sepenggulangan terusnya. Dan saya minta diri dulu lah tuan-tuan, jangan marah lah. Jangan ada komen dan mereka tak boleh klik. Aku tak dan lah, tak rock lah. Sehari 4 kali dah kena kuliah. Jadi saya serah pengurusan apa yang saya bahas tadi kepada Ustaz Syah lah.
Abang politik saya sekolah. Saya sekolah. Masya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Masya Allah, kita doakan Ustaz sentiasa sehat dalam menyampaikan ilmu kepada semua orang. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tak ambil masa banyak, dalam 5-10 minit saja. Istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, macam tadi saya kata, seluruh alam ini sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar para sahabat rindu pada Nabi yang senantiasa ada pada Nabi. Bahkan yang tak hidup pun rindu juga pada Nabi. Masya Allah. Dulunya ada mimbar tu dibuat daripada pelepah kurma. Nabi selalu berdiri atas mimbar itulah Nabi sampaikan khutbah dan sebagainya. Dan apabila sahabat lihat pada keadaan mimbar itu yang terlalu buruk dan Masya Allah, maka sahabat minta izin pada Nabi nak tukar mimbar yang baru. Tangisan. Tengok siapa menangis, tak ada siapa. Tapi suara itu datang daripada sebelah sini. Nabi turun, Nabi betul pergi tengok. Rupa-rupa pelepah itu baru dia berhenti menangis. Maka Nabi tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, selama ni kamu bersandar atas akulah ya Rasulullah bila kamu setiap kali sampaikan khutbah. Dan aku rasa nikmat bila menyentuh badan kamu yang mulia ini. Sekarang pelepah kurma itu menitiskan air mata. Dia rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu tahu tak? Nabi menangis rindu nak jumpa kita sebenarnya. Nabi menangis rindu nak jumpa kita. Dalam satu riwayat, sahabat bertunggu, Nabi duduk depan ni, Nabi teriak menangis. Basah dengan air mata. Masya Allah. Dan janggut lebat Nabi itu kecut kerana basah dengan air mata. Bila Nabi menangis, sahabat pun menangis. Semua peluk Nabi, tanya, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Nabi jawab, wadatu anni lakitu ikhwan. Aku ni rindu kepada ikhwan, saudaraku. Masya Allah. Sahabat tak faham ikhwan yang Nabi maksudkan itu untuk siapa. Maka sahabat kata, walaisa nahnu ikhwanuk, bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan kamu? Apa Nabi jawab? La, tidak. Antum ashabi, kamu ni sahabat aku, kata Nabi. Sahabat semua terkejut. Kalau bukan kami ikhwan, siapa ikhwan yang kamu maksudkan ya Rasulullah, dan untuk siapa yang kamu menangis? Maka Nabi walam yarawni, ikhwan yang aku maksudkan adalah mereka yang tidak pernah melihat wajah aku, tetapi mereka beriman kepada aku. Masya Allah. Kita lah yang Nabi maksudkan. Nabi menangis, menitiskan air mata, tuan-tuan, rindu nak jumpa kita, umat dia ni. Masya Allah. Tuan-tuan, jangan main-main dengan air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap satu titisan itu sangat mulia dan sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan Allah hentikan azab kepada umat manusia. Kerana menangisnya Nabi. Dalam satu riwayat Nabi baca Quran surah Ibrahim ayat 36 kalau tak silap saya. Di mana ayat itu ceritakan tentang seksaan dan azab yang akan dilalui oleh umat Nabi Ibrahim AS. Nabi tutup Quran menangis. Kemudian Nabi sambung dengan surah Al-Ma'idah, maitang ayat 118, iaitu ayat yang menceritakan tentang seksaan ataupun azab yang akan dilalui oleh kaum Nabi Isa AS. Nabi tutup Quran, Nabi menangis, sehingga akan Allah utuskan malaikat Jibril AS. Jibril, kau pergi jumpa Muhammad ini. Kenapa dia menangis? Walaupun Allah tahu, tapi Allah nak ambil hati Nabi itu, Allah utuskan Jibril. Jibril mai, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Allah utuskan aku suruh tanya ni. Nabi jawab, ummati, ummati, ummati ya Jibril.
Umat aku ya Jibril. Terus Jibril jumpa Allah. Maka dia mengadu, ya Rasul, ya Allah, Rasulullah ni dia sedih. Dia sedih, dia menangis itu sedih sebab dia risau engkau akan azab umatnya macam tu juga. Apa kata Allah? Anzil ila Muhammadin wa qul, kau turun kepada Muhammad dan kau katakan kepada dia, inna sanurtika fi ummatika wa nasu'uka fihum. Aku Allah redha kepada Muhammad dan aku tidak akan sedihkan Muhammad kerana umatnya. Allah hentikan azab ke atas diri kita. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tak percaya lagi? Nabi Nuh AS, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh AS? Allah hantar banjir, tenggelamkan semua habis, melainkan yang 80 orang itu saja selamat, termasuk isteri Nabi Nuh. Anaknya Kan'an turut ditenggelamkan oleh Allah. Pasal apa? Mereka engkar kepada Allah, tak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Saleh alaihissalam, Allah hantarkan ribut, Allah hantarkan sejenis angin, habis mereka hancur. Kaum Nabi Lut alaihissalam, pasal apa? Lesbian, gay, pondan dan sebagainya di situ. Allah terbalikkan dunia ini, Masya Allah. Begitulah kita tengok dalam Al-Quran, dalam riwayat-riwayat yang diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kaum-kaum Nabi dahulu, Nabi-Nabi dulu kerana keengkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba buka mata hati kita, cuba buka minda kita, tengok apakah kesemua kemungkaran itu zaman sekarang ada atau tidak? Ada, lebih teruk pun ada. Siap kita Malaysia pegang rekod dunia pondan pergi buat umrah. Betul tak? Pondan pergi buat umrah, siap macam ni punya pusing sentuh Kaabah, dia sentuh Kaabah. Bila orang tegur dia, apa dia kata? Kalau aku buat salah, mana azab Allah? Dia cabar kita. Mana azab Allah? Dia tanya. Lepas pada pondan, perempuan pula bangun ni. Dia kata pengkit. Saya tak tahu pengkit tu apa dah. Penguin saya tahu. Apa dia lesbian ke apa, tak tahu dengan nama, insya-Allah. Perempuan pakai ihram macam lelaki pergi buat umrah. Tu pun Malaysia juga. Mana azabnya, dia tanya. Mana azab dia? Apakah syirik tak ada di negara kita ni? Syirik berleluasa, Masya Allah. Malahan masyarakat orang Islam sendiri pun hari ini banyak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tuan-tuan azabnya? Allah hentikan azab kerana tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat saya, Allah bukan ambil daripada kitab mana. Tuan-tuan cek tengok, masya-Allah. Tu yang Allah sebut, inna sanurtika fi ummatika wa nasu'uka fi Aku Allah redha kepada Muhammad dan aku takkan sedihkan Muhammad kerana umatnya. Masya-Allah, tu hebatnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi menangis untuk kita. Cuba kita bayang tengok berapa banyak kali kita selamat zanniha wa ma qaradu. Aisyah bila Nabi baca doa tu, Allahu Akbar. Nabi tanya, kenapa kamu menangis ya Aisyah? Aisyah kata, ini air mata gembira ya Rasulullah, doa kamu tak ada hijab. Nabi tanya, kamu gembira kan Aisyah? Ya, betul saya gembira ya Rasulullah. Adakah umat aku turut gembira kalau mereka tahu aku baca doa ni kepada mereka? Betulkah ya Rasulullah? Nabi kata, wallahi ya Aisyah, wallahi demi Allah, aku sumpah atas nama Allah, innaha ladawati li ummati fi kulli salat. Inilah doa aku kata semua umat aku di dalam setiap salat aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Inilah doa aku ke atas umat-umat aku di dalam setiap solat aku, kata Nabi. Masya Allah. Nabi doa untuk kita, tuan-tuan.
Nabi doa untuk kita tak pernah lupa. Kulli salat, setiap solat. Nabi solat lagu mana? Sunat pun wajib. Pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bermalam di rumah Nabi. Dia antara sahabat yang boleh masuk rumah Nabi lagu tu aja. Nabi gerakkan dia tengah malam bertahajud, masya-Allah. 2 rakaat. Rakaat pertama kata Ibnu Mas'ud, Nabi baca surah Al-Baqarah penuh. Lepas tu nak rukuk, Nabi tak rukuk, sambung dengan Ali Imran. Habis Ali Imran dia ingat Nabi nak rukuk, Nabi sambung dengan surah Nisa. Kata Ibnu Mas'ud, malam tu aku macam nak cabut lari dia tu. Esok dia pergi jumpa Nabi, dia minta maaf. Kita pun bertahajud, betul tak? Macam saya pun kadang bangun bertahajud, masya-Allah. Bukan nak cakap besar, bangun. Tapi rakaat pertama apa dia? Inna a'tainakal kautsar. Itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Tu rakaat kedua. Habis 3 minit selesai. Nabi 3 jam belum selesai lagi. Bayang tengok dalam setiap solat itu Nabi baca doa untuk kita. Subhanallah. Yang ketiganya, kita ada di dalam harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah pun buat benda ni untuk kita. Apa dia? Nabi pastikan semua umatnya masuk ke dalam syurga. Ini waktu Nabi nak wafat. Malaikat maut tunggu. Ada orang kata riwayat ini dhaif, lemah, tapi dia bukan dhaif, dia sahih. Di dalam kitab Mu'jam al-Kabir ataupun Mu'jam al-Awsat karangan daripada Imam Tabarani rahimahullah taala sebut, Nabi minta sekejap masa daripada malaikat maut, dan Nabi suruh malaikat Jibril alaihissalam turun. Maka Jibril turun. Nabi tanya pada malaikat Jibril, apakah berita gembira yang kau bawa untuk aku, Jibril, yang terakhirnya? Jibril kata, aku nampak ya Rasulullah langit dibuka luas, alhamdulillah. Surga dihiasi dengan penuh gemilang, alhamdulillah. Malaikat berhias untuk menyambut ketibaan rohmu ya Rasulullah, alhamdulillah. Malaikat Jibril tengok wajah Nabi masih tak ceria, masih dalam keadaan sedih. Walaupun Nabi dah wafat dah tu, hari Nabi wafat, masya-Allah. Malaikat Jibril tanya, kenapa kamu masih sedih ya Rasulullah? Nabi kata, aku nak dengar satu berita gembira. Apalagi berita gembira yang aku boleh kongsi dengan kamu ya Rasulullah, melainkan benda ni? Nabi tanya, ya Jibril, ceritakan kepada aku, apakah hak-hak umat aku di depan Allah nanti? Sahih. Apakah hak-hak umat aku di depan Allah Subhanahu wa taala nanti? Mereka semayang, mereka puasa, mereka keluarkan zakat, mereka mengerjakan haji. Apa akan jadi kepada umat aku di akhirat nanti? Jibril cerita kepada aku. Apa Jibril jawab? Abshir ya Habiballah, fa inna Allah azza wa jal kul qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Abshir ya Habiballah, bergembiralah wahai kekasih Allah, fa inna Allah azza wa jal kul, sesungguhnya Allah berfirman kepada aku. Kata malaikat Jibril, Allah berfirman kepada Jibril. Apa Allah berfirman kepada dia? Qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal umami. Kata Allah, aku haramkan syurga aku ni kepada semua nabi dan umat mereka. Hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad, melainkan engkau dan umat kamu saja akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Baru Nabi kata, alana tabat nafsi, barulah tenang jiwa aku. Iza malakal maut, wahai malaikat maut, sekarang buatlah apa yang kau nak buat. Barulah dipisahkan roh Nabi, masya Allah. Barulah Nabi wafat. Kita sebelum nak meninggal, kalau ada dan masya Allah tabarakallah, tengok habis, Allah bini aku siapa nak siapa apa orang bahaya orang depan, harta aku nak bagi mana tetap, masya Allah. Nabi sebelum nak wafat pastikan semua kita selamat di akhirat, masya Allah. Sebab tu yakinlah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah semua akan masuk syurga. Cuma berbeza-beza. Ada umat Nabi yang direct masuk syurga. Ada umat Nabi kena melalui perbicaraan, syafaat Nabi, syafaat kawan, syafaat Quran dan sebagainya. Allah redha, masuk syurga. Ada umat Nabi masuk neraka, habis hukuman, kemudiannya kembali ke syurga. Melainkan kalau kita syirik pada Allah, wallahu alam, ini tidak ada pengampunan. Ataupun kita kata, tak apalah ustaz, saya nak pilih yang ketiga tu. Macam mana tu? Masuk neraka dulu ustaz. Right? Dah saja nak test dulu, tengok apa pun dia kata panai, nak tengok panai dia macam mana. Pilihlah masuk neraka. Api dunia pun tak boleh tahan, api neraka pun tak boleh. Buat pada kita, semua Nabi, semua umat, tepi sat. Umat Nabi Muhammad masuk ke surga dulu. Allah. Siapa nak buat benda itu daripada kita? Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rindu pada kita. Tunggu di tepi titian sirat al-mustaqim. Setiap kali bila umatnya merotasi, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkan umatku ni, umat aku ni, Allah ni, umat aku ni, selamatkan dia. Ni Nabi tuan-tuan, kita pergi sana, mak ayah pun kita lupa dah di akhirat nanti. Masya Allah, tu Nabi tuan-tuan yang sayang kepada kita. Cuba buktikan kesayangan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Masya Allah, baca sirah Nabi senantiasa, fahami sirah Nabi, Masya Allah, fahami, baca habis, kenali semua ahli keluarga Nabi. Bila kita kata keluarga Nabi, kenal dua orang saja isteri Nabi, dua orang tu saja. Siapa dia? Khadijah, Aisyah. Hal lain ada. Keluarga Nabi hal lain semua, bapa saudara Nabi berapa orang, ibu saudara Nabi berapa orang, ibu susuan Nabi berapa orang. Masya Allah. Ada seorang ulama pernah kata, umat Islam akhir zaman ini dilanda dengan malapetaka yang paling mengerikan, lebih ngeri daripada gunung berapi, lebih ngeri daripada gempa bumi, lebih ngeri daripada tsunami, lebih ngeri daripada ribut taufan. Apa malapetaka itu? Apabila umat Islam lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan 3 benda ni ada dalam keluarga kita dengan anak kita. Siapa nak didik anak dia, 3 benda ni Nabi suruh ada. Nabi kata pastikan 3 perkara ni ada pada anak kamu. Apa dia? Yang pertama Nabi kata, ajarkan anak kamu cintakan Nabi kamu. Ahli keluarga Nabi kamu. Yang ketiga, ajarkan kepada anak kamu membaca Al-Quran. 3 benda ni kalau tak ada dalam rumah kita, kita fail didik anak kita tuan-tuan. Ini saya kata saya bukan ambil daripada mana-mana. Masya Allah, 3 benda ni saya ambil daripada kita. Masya Allah. Jadi pastikan anak-anak kita semua ikut cara ni. Masya Allah. Beli buku sirah bagi mereka baca, atau kita bacakan buku sirah dekat mereka. Kenali Nabi kita ni siapa dia. Masya Allah. Banyak perkara kita belum tahu pasal Nabi. Selongkarlah, kenalilah siapa dia Nabi. Masya Allah. Dan selalu tuan-tuan, zahirkan perasaan cinta, nak rindu kepada Nabi. Katakan dalam diri kita, aku rindu nak jumpa Nabi, aku rindu nak jumpa Nabi, aku rindu nak jumpa Nabi. Ini cara kita beramal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini perkongsian, Masya Allah, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bukan sekadar di dunia, sampai ke akhirat Nabi pegang syafaat. Syafaat aku hanya untuk umat aku saja. Nabi pegang. Masya Allah. Atau Nabi pernah sebut di dalam satu hadis riwayat Tirmizi, kalau tak silap saya, ana aksarul anbiya'i tabi'an. Perlu kita buat untuk dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata ulama, Masya Allah, yang pertama kena jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tadi Ustaz kata tu. Yang kedua, banyak bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kuat pun, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, hubbu Rasul, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasul? Syafaat Nabi. Kalau dosa besar, walaupun Nabi bagi syafaat, tapi Allah tak redha. Masya Allah. Hari ini kita pastikan. Saya kadang-kadang tak tahu Ustaz, dosa besar ni macam mana. Saya pernah tanya soalan ni kepada guru yang mengajar saya. Wallahualam, dia habaq kat saya. Dosa besar ni macam mana Ustaz? Saya tanya pada dia. Dia kata, bukan riba. Kalau kita buat, yang mengizinkan, Masya Allah, 10 minit saya minta dapat dah jadi 25 minit dah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala suburkan hati kita dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang mendapat, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita berada bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu saja daripada saya tuan-tuan. Saya ada letak satu tabung Ustaz Talaki Al-Mursyidin saya usahakan, dan Ustaz Syarilong menjadi
penasihat, Masya Allah, untuk pusat talib itu. Saya buka bukan untuk apa? Mendidik dan menjaga kebajikan saudara-saudara yang baru memeluk agama Islam. Siapa yang daripada Masjid Al-Huda Kelang Lama mungkin dia tahu. Baru ni ada satu India pergi tidur di situ. Pengurusi dia telefon saya, Haji Mat Isa telefon saya, suruh main tengok. Saya pergi tengok India tu. Dia masuk Islam di penjara. Kemudiannya dia ada penyakit TB kronik, stage 4. Nak cakap pun tak boleh. Dia bekas banduan. Penyakit TB ini dia boleh berjangkit pada semua orang. Dia pergi tidur di masjid. Nak buat macam mana? Saya bawa dia, saya pergi daftar di satu pusat jagaan Al-Zahir di Sungai Petani, Bandar Puteri Jaya, dan saya letakkan dia di situ. Sebulan saya bayar untuk dia 1,000. Semalam dia di-admit hospital Sungai Petani. Masya Allah. Ada juga seorang mu'alaf Cina, hepatitis C dia tu special sikit, 1,300 saya bayar untuk dia. Masya Allah. Saya buat kerja-kerja ni untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya cakap pusat tahfiz, sekolah tahfiz tumbuh macam cendawan merata tempat ada. Pusat untuk nak membela saudara-saudara baru yang masuk Islam, yang dihalau daripada rumah, ada yang penyakit kronik macam ni. Siapa nak bela dia orang, tuan-tuan? Saya ingat satu benda yang Nabi pesan dalam 5 perkara. Allah akan tanya 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya Allah tanya apa? Di mana usia muda kamu sebelum datangnya tua? Ini sangat terkesan dalam diri saya, Masya Allah. Kalau saya pun tak mau nak jaga mereka, siapa nak jaga mereka? Masya Allah. Jadi itulah tuan-tuan, saya perlukan dana yang terlalu banyak, Masya Allah, untuk support mereka semua, ribu-ribu, Masya Allah. Nah, saya tak ada produk untuk nak dijual, nak dijadikan sebagai dana pendapatan, tak ada lagi lah. InsyaAllah nanti saya usahakan. Tapi buat masa ni, kalau seandainya ayah-ayah, ibu-ibu ada rezeki yang lebih, nak kongsi bersama dengan saya, Alhamdulillah, saya sangat-sangat alu-alukan. Yakinlah, setiap satu wang ringgit yang kita berikan ke jalan Allah, Allah janji Allah akan gantikan balik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infak ke jalan Allah, aku ganti balik. Surah Sabah ayat 39. Allah janji Allah ganti balik. Macam mana Allah ganti? Wallahu alam, saya tak tahu. Mungkin Allah ganti dengan pasangan hidup yang baik. Mungkin Allah ganti dengan anak-anak yang soleh. Mungkin Allah ganti dengan kesihatan yang baik. Mungkin Allah ganti dengan rezeki-rezeki yang lain, Masya Allah tabarakallah. Yang pasti Allah pasti akan ganti kepada kita, Masya Allah tabarakallah. Ayo sama-sama kita jayakan program ini, Masya Allah. Mereka, Masya Allah, mereka itu pun adalah tanggungjawab kita yang perlu kita didik mereka, Masya Allah, untuk mengenali Islam. Itu saja daripada saya. Kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Haza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jamhana hadza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.